Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih sekali lagi Cikgu Fazilah kerana menjemput kami, sekitar kita untuk memberi sedikit taklimat mengenai City Nature Challenge atau dalam bahasa Melayu kita panggil cabaran alam bandar yang akan berlangsung tidak lama lagi. So kita dalam crowd ni, dalam Microsoft Team kita ada cikgu-cikgu, kita ada murid-murid dan kita juga ada ibu bapa. Terima kasih lagi kerana sudi meluangkan masa. Izinkan saya share slide saya. So, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Afan Nasaruddin. Saya daripada sekarang bekerja juga di Universiti Melaya sebagai pegawai projek di bawah projek Water Warriors. Projek Water Warriors ni macam badan organisasi sort of like macam NGO lah dalam Universiti Melaya yang memberi fokus kepada pengurusan konservasi air dari segi penjimatan air, penjagaan badan air iaitu sungai dan tasik. Dan saya juga mewakili sekitar kita iaitu sebuah social eco-usahawan, social enterprise alam sekitar yang spin off daripada Water Warriors. Apabila kita sebut kepelbagaian biodiversiti, kebanyakan kita akan terfikir hutan. Itulah yang minda kita selalu fikir kiranya dah digamkan. Bila cakap kepelbagaian biodiversiti, kita akan ingat hutan, kita akan ingatkan coral reef iaitu batu-batu karang, iaitu sebuah ekosistem. Tapi sebenarnya kepelbagaian biodiversiti ni ada di mana-mana saja. Dekat dalam kelas, cikgu, murid-murid pun sekarang pun ada kepelbagaian biodiversiti sebenarnya. Kita yang tak nampak. Tapi sebenarnya kita manusia bukan seorang dalam salah satu kawasan tu. So mungkin dalam kelas tu ada semut, ada cicak. Okay. Ini antara satu macam abang cakap tadi, Afan cakap tadi ialah kepelbagaian diversity itu di mana-mana saja. So contohnya sebagai ini di tepi jalan. Kita nampak je hijau semua. Kita nampak rumput, kita nampak pokok-pokok besar. Tapi pernah tak kita betul-betul berhenti sekejap dan kita lihat apa yang sebenarnya terdapat dekat kawasan hijau ni, terdapat di kawasan rumput ni, dalam kawasan hutan yang terbiar ni. So sebenarnya ada banyak biodiversity yang kita boleh lihat. So mungkin murid-murid, cikgu-cikgu pernah perasan tumbuhan ni, tapi pernah tak kita meneliti betul apa tumbuhan ini memberi impak kepada biodiversity? So contohnya ini adalah yang bunga putih kuning ni dah panggil Tridax daisy. So tumbuh-tumbuhan Tridax daisy ni banyak menarik binatang serangga. So kalau kita ada pokok-pokok ni, serangga pun tak ada. So sebenarnya dah walaupun dalam kawasan yang kecil tu, pelbagai biodiversiti kita sebenarnya dapat lihat. Kita nampak ada bunga-bunga macam kecil ni, kita ada belalang, kita ada bunga panggil bidden blackjack. So ada banyak lagi biodiversiti yang kita tidak memberi perhatian sebelum ni. So apa itu sains rakyat ataupun kita panggil citizen science dan BioBlitz? City Nature Challenge atau cabaran alam ni merupakan satu program sains rakyat. Sains rakyat ni bermaksud orang biasa, public, tak kisahlah pelajar ataupun orang yang tak ada pendidikan sains, orang kerja bank ke, ibu bapa di rumah, boleh melakukan boleh contribute ataupun melaksanakan sains dan data sains itu akan memberi impak kepada research ataupun penyelidikan. So orang ingat nak buat sains ni kena ada saintis je. Tak. Sekarang approach cara sains adalah berbeza, iaitu community, orang-orang biasa pun boleh buat sains, tak ada masalah. So cabaran alam bandar merupakan satu program sains rakyat
di mana komuniti biasa boleh buat sains iaitu dalam pendokumentasian tumbuhan dan hidupan liar di kawasan bandar secara bioblitz. Bioblitz ni perkataan baru juga. Bioblitz bermaksud bio dalam bahasa Greek ialah kehidupan, life, dan blitz dalam bahasa Jerman disebut bermaksud pantas, lightning. So bioblitz ialah satu merekod biodiversity dalam secepat mungkin. So dalam tempoh pendek dokumentasi alam pada waktu tertentu dan tempat tertentu. So tempat tertentu tu terpulang kepada murid-murid dan cikgu-cikgu lah untuk tentukan. So sama ada nak buat kat sekolah ataupun nak buat kat rumah ataupun nak buat dekat taman dekat taman permainan dia dekat sebelah rumah. Sedikit sejarah about mengenai cabaran alam bandar. Cabaran ni sebenarnya dah bermula 2016 di mana dua bandar dekat Amerika Syarikat iaitu Los Angeles dan Francisco telah berlawan. Dia telah compete each other dan sambutan itu agak meriah. And pada 2017 diorang kembangkan dalam kebangsaan dan 2018 dia telah buka kepada global lah. Maksudnya bandar-bandar seluruh dunia ni boleh terlibat dalam City Nature Challenge. Model cabaran alam bandar, kalau kita tengok dulu dia punya format adalah pertandingan di mana 2016 waktu dia bermula sampai 2019 ialah dari segi pertandingan di mana kita tengok bandar mana yang banyak buat pemerhatian, yang bandar mana yang banyak spesies biodiversity di kawasan bandar tu, dan bandar mana yang ada paling banyak komuniti yang terlibat dalam proses cabaran ni. Dan pada 2020 iaitu tahun lepas, format dia bertukar kerana disebabkan pandemik COVID. Dia bertukar kepada bentuk kerjasama di mana semua bandar-bandar bersatu, dia punya keputusan dijadikan satu. So dia jumlahkan bandar A dengan bandar B, bandar C, bandar D, dia jumlahkan jumlah yang besar. Dipanggil kumulatif lah. Dan untuk 2001 tahun ni kita akan format dia lebih kepada hybrid iaitu ada pertandingan, ada juga kerjasama. So secara globalnya dia akan buat kumulatif, dia akan cantumlah jumlahkan keputusan tu, dan untuk pertandingan kita akan di antara Malaysia, dalam Malaysia ni ada beberapa bandar yang terlibat juga sebenarnya, bukan Kelang Valley je, Lembah Kelang saja. Kita ada Georgetown Penang dan Iskandar Johor yang akan terlibat sekali dalam cabaran ini. So kita akan bertanding secara sihat bersama-sama dengan bandar-bandar ni lah di bawah Malaysia City Nature Challenge, MyCNC. So mungkin murid-murid semua tanya kenapa kita buat rekod biodiversity ni, apa pentingnya. So kenapa kita perlu rekod biodiversity liar di bandar? Kalau kita lihat kadar perbandaran di Malaysia semakin meningkat. Maksudnya banyak kawasan-kawasan dekat Malaysia ni semua nak pergi status bandar. Kalau kita tengok dulu Majlis Perbandaran Subang Jaya, sekarang dah jadi Majlis Bandar Raya Subang Jaya. So disebabkan kawasan di Malaysia ni dah makin banyak pemandaran, so banyak kawasan hijau telah diambil untuk dibangunkan. So berbanding dengan kawasan hutan yang mana dekat pusat hutan negara ke, hutan simpan, hutan bandar ni ataupun kawasan bandar, kepelbagaian biodiversity bandar ni kurang orang buat penyelidikan. So tak ramai orang buat penyelidikan berbanding dengan kawasan hutan asal semua. So kita kena faham, sebelum kita nak melindungi biodiversity bandar ni, kita kena faham dia punya habitat dan kita kena tahu biodiversity apa yang ada dekat bandar ni. So dengan kita rekod biodiversity ni,
data yang cikgu, murid-murid, ibu bapa yang submit dalam challenge ini akan membantu kami untuk memahami habitat bandar dan biodiversiti di bandar. Apa maksudkan biodiversiti bandar liar? Okay. Memang dalam kita sebagai manusia adalah sebahagian daripada biodiversiti sebenarnya. So, apa maksudkannya liar ialah satu tumbuhan yang mana ditumbuh liar, bukan yang kita tanam, bukan yang kita semai, tapi ditumbuh secara semula jadi. Binatang ialah binatang yang liar juga. Maksudnya binatang yang datang sendiri, bukan yang kita perkenalkan. Itu yang kita nak rekod dalam cabaran City Nature Challenge ni. Bukan gambar baik orang yang mana selalunya kalau kita buat challenge ni ada je murid-murid ambil gambar kawan dia lah, nak kenakan kawan dia dalam iNaturalist. So kalau boleh kita elakkan, lepas tu ada ambil yang gambar kucing, lepas tu gambar pokok di pasu, dalam pasu. So benda-benda ni kita tak galakkan lah untuk diambil sewaktu cabaran ini. Okay, sebagai contoh, sebagai contoh dekat rumah murid-murid ataupun dekat sekolah ada kebun, ataupun ada taman sains. Cuba kita lihat tumbuhan yang tumbuh liar ataupun kita tengok dekat pokok yang kita tanam tu, kita buka, kita belik-belik daun dia, ada tak serangga? Kat situ kita nak cari biodiversity sebenarnya. So kita nampak kat sini sama ada paku pakis ataupun ada wildflower ataupun bunga-bunga liar, kita ada kupu-kupu, belalang ke ataupun siput. So biodiversity ini yang kita perlu rekod, bukan yang pokok yang kita tanam macam pokok kita ada kebun tu, kita ada pokok kangkung ke, itu kita tak nak. Alright, harap clear, jelas lah. Okay. Sebenarnya terdapat berbagai habitat, jenis habitat dekat bandar ni. So apa maksud dengan habitat? Rasanya murid-murid semua dah pernah belajar ni. Habitat merupakan satu di mana organism menjadikan kediamannya. Komponen utama dia adalah tempat tinggal, air, makanan dan ruang. So bila kita bincang, kita fikir habitat, mesti habitat dia mesti dekat hutan ataupun dekat taman. Tapi dekat kawasan bandar ni, dia merata-rata. Mungkin habitat biodiversiti tu dekat kawasan perkuburan. Dekat kawasan perkuburan, biodiversiti dia apa? Dekat sungai ataupun dekat longkang. Apa biodiversiti yang ada? Ataupun dekat kawasan lapang yang mana yang dia tumbuh meliar. Kita tengok apa biodiversiti. Semua kawasan-kawasan ini adalah menjadi habitat kepada organisma. So tarikh penting, City Nature Challenge atau cabaran taman alam ni akan ada dua bahagian, iaitu pada bahagian pertama dia akan bermula 30 April sehingga 3 Mei, di mana cikgu-cikgu, murid-murid, ibu bapa boleh mengambil rekod lah biodiversiti yang dijumpai, dan kemudian 4 hingga 9 Mei adalah proses untuk mengenal pasti biodiversiti atau spesies yang telah diambil. Yang menariknya, kita akan menggunakan platform iNaturalist. So platform ini merupakan satu platform yang telah lama dibangunkan. Dia sangat easy, very user friendly, sangat senang untuk digunakan. Lepas tu kita ada community yang mana kita boleh verify ataupun filter apa kita punya observation. Maksudnya kalau kita ambil gambar tu gambar siput, tapi yang orang tukar masuk tu dia tulis itu kucing. Contohnya lah, ni contoh, ni kucing. Kita ada community di mana dalam iNaturalist tu
akan cakap, oh ini bukan kucing, ini siput. Lepas tu ada lagi orang akan cakap, ini siput apa? Ini siput siput adalah spesies siputnya. Macam tu. So kita ada beberapa macam chatbot dekat bawah tu. Nanti saya akan ceritakanlah cara dia menggunakan. So untuk Lembah Kelang, ada Lembah Kelang Cabaran Alam Lembah Kelang, kita ada 10 kawasan sebenarnya yang terlibat. Kawasan Kuala Lumpur, Kelang, Kajang, Subang Jaya, Petaling Jaya, Selayang, Shah Alam, Ampang Jaya, Putrajaya dan Sepang. So siapa-siapa ada kawan-kawan ke, ada keluarga di kawasan-kawasan yang lain juga boleh terlibat sama. So ini ialah page untuk projek ni. So sebenarnya kita ada beberapa hari lagi, rasanya 11 hari lagi sebelum projek ni akan berlangsung. So untuk nanti boleh buka iNature app iNaturalist and cuba cari City Nature Challenge 2021 Kelang Valley. So apabila projek tu dah bermula, dia punya page akan berubah. So kita nampak tahu dekat page tu, kita tengok siapa yang paling banyak tangkap gambar. Siapa banyak gambar yang mana yang orang tu ambil yang banyak spesies. Lepas tu juga kita dapat lihat berapa banyak dekat Kelang Valley tu spesies apa yang banyak diketahui. So kita boleh compete lah siapa murid-murid atau cikgu-cikgu yang leading. So seterusnya Afan akan terangkan cara untuk menggunakan iNaturalist. So, Afan harap semua dah download iNaturalist melalui App Store ataupun Play Store. Ataupun kalau tak nak guna phone pun boleh, kita boleh guna web browser. Just pergi www.inaturalist.org. Okay. Second, kita kena buka account baru. So apabila kalau dah download semua, kita ada iNaturalist, this is the page yang pertama lah. So page pertama, make sure anda semua new to iNaturalist, sign up, buat account. Dan apabila anda dah buat account, sepatutnya anda punya observation species ni kosong lah. Sepatutnya tak ada apa-apa, kosong. Ini Afan punya, so dah ada nombor. Okay. Untuk membuat pemerhatian baru ataupun observation, kita cuma klik dekat tambah dekat bawah sini. Lepas tu take foto. Maksudnya take foto kalau kita nak ambil spesies tu lah. Contohnya, kita dah pernah ambil gambar tu tak menggunakan app. Lepas tu kita akan ambil, kita dah save dekat, kita guna kamera biasa je, guna kamera. Lepas tu kita ambil gambar, snap. Lepas tu dia dah simpan dekat galeri kan. So untuk nak dapatkan retrieve balik gambar tu, just choose image kat sini. Alright. Take photo maksudnya, seterusnya. So untuk user yang baru, dia ada beberapa pop-up lah. Allow iNaturalist to access this device location. Make sure cikgu-cikgu, murid-murid dan ibu bapa tolong allow kan supaya dia dapat tahu location spesies tu. Allow iNaturalist to take pictures and record video. Allow iNaturalist to access photo and media on your device. So ini contohnya. Kita jumpa satu kumbang. So kita ambil gambar. Kita dah ambil gambar. Lepas tu kita klik dekat tanda ni. Lepas tu dia akan masuk ke page ni. Maksudnya page ni dia akan ada gambar. Lepas tu kita ada tarikh. Yang ni semua automatik. Tarikh, masa, lokasi semua ni dah automatik. Tak perlu isi. So, apa kita terangkan satu persatu. Okay. Untuk macam kita nak ambil gambar, contohnya kita nak ambil gambar spesies yang sama, kumbang yang tadi tu, tapi kita nak ambil dia punya belakang dia, ataupun kita nak terbalikkan, nak tengok dia punya body. So, klik dekat sini, akan tambah new observation. So,
make sure ini adalah spesies yang sama, bukan pokok-pokok yang lain ataupun kumbang-kumbang yang lain. So maksudnya satu page ni hanya untuk satu spesies yang sama, organisma yang sama. So yang ke bawah pula kita nak tengok what did you see. So what did you see, just klik kat sini. iNaturalist ni dia ada AI, Artificial Intelligence, di mana dia boleh berdasarkan kualiti gambar yang kita ambil, betapa tepatnya gambar kita ambil, dia boleh baca sama ada, dia boleh bagi tahu, dia boleh bagi cadangan ini spesies apa. So kita boleh tengok kat sini, I'm pretty sure is in this genus, ataupun top suggestion this is the species lah. So kalau kita nak tengok betul ke spesies yang dia hantar ni, kita klik dia arrow depan kiri kanan ni, jadi dia akan keluar gambar ini. Yang atas ni gambar yang kita, yang kat atas ni adalah gambar kita ambil, yang bawah ni adalah gambar dalam sistem. So kalau betul sama, maksudnya kita klik je dekat sini tanda right. So nanti dia akan pindah kat sini, dia akan suggestion dia ialah coconut rhinoceros beetle. Okay. Tapi kalau kita klik kat sini, suggestion dia macam saya upload gambar kumbang tapi dia punya suggestion semua gambar tiba-tiba gambar kumbang lain. Hanya tulis dekat catatan atau nota ni, tulis je kumbang apa. Ataupun ambil gambar pokok, tahu gambar pokok ni pokok serai. Tapi dekat suggestion ni dia kata pokok lalang lah, pokok pisang lah, tak betul. Tapi kita tak tahu saintifik nama dia. Cikgu-cikgu ataupun murid-murid, ibu bapa boleh tulis kat sini serai. So nanti ada grup yang lain, pemegang akaun yang lain akan tolong bantu untuk identifikasi lah. So untuk tarikh, masa dan lokasi dia dah automatic. Seterusnya yang ini. Is it captive or cultivated? So untuk cabaran ni, macam Afan cakap tadi, kita perlu ambil hidupan liar. Maksudnya bukan yang kita tanam ataupun kita introduce, ataupun bukan haiwan peliharaan kita. So tapi disebabkan iNaturalist ni, kita boleh guna iNaturalist ni bila-bila masa, sepanjang tahun. So kalau macam lepas habis cabaran ini, cikgu, murid-murid, ibu bapa nak buat pendokumentasian dekat sekolah. Kiranya nak buat semua pokok-pokok yang tanam semua, kita klik je kat sini. Sama ada kalau kita tanam pokok kelapa, kita klik kat sini as a captive, cultivated. So untuk projek City Nature Challenge ni, kalau boleh kita terus ambil hidupan yang liar supaya kita tak perlu klik kat sini. Dan bila dah habis semua tu, tekan je kongsi. Dan dia akan masuk terus dekat dalam page cikgu, murid dan ibu bapa kat sini. So kalau kita klik balik, kita tekan balik coconut rhinoceros beetle, kita pergi dekat klik yang bahagian yang ada dialog tu, box dialog tu, yang tadi Afan dah letak coconut rhinoceros beetle. Lepas tu macam Afan cakap tadi, ada orang lain daripada iNaturalist, dia akan verify ataupun filter yang betul lah ini coconut rhinoceros beetle. So dia akan suggest yang benda yang sama. So data yang dimasukkan tu akan mencapai research grade. Maksudnya data yang berkualiti. So make sure yang gambar yang kita ambil tu jelas, betul-betul ada beberapa angle. So baru kita boleh macam data tu signifikan untuk kita buat penyelidikan. Ini tips dia lah. Okay. Kalau contoh kita nak ambil gambar tumbuh-tumbuhan. Macam tadi kita mula-mula kita ambil gambar keseluruhan. Lepas tu kita ambil gambar secara dekat. Sama ada dia ada bunga ke, lepas tu dia ada buah ke. Kita ambil gambar tu juga, and then kita tengok daun dia. Daun, kita tengok ambil gambar daun depan dengan belakang dia.
Untuk haiwan, haiwan agak rumit sedikit kerana kadang-kadang haiwan ni dia lari. Kalau burung ke agak susah kita nak ambil, tapi dia sangat puas hati kalau kita dapat gambar dia. So kalau boleh, kalau haiwan kita secara perlahan kita zoom in dulu haiwan tu secara jauh. Kalau dapat, lepas tu kita bergerak perlahan-lahan dan kita ambil secara dekat. So kita dapat keseluruhan haiwan. Kalau boleh kita dapat pelbagai sudut lah. Macam tadi kumbang tadi kita ambil gambar atas, kita ambil gambar bawah. Ini contoh lagi satu, burung. Ini burung helang. Kalau kita nak pergi dekat, dia akan lari. So sebab tu kita ambil dulu daripada jauh, kita ambil zoom dari jauh. Lepas tu maksudnya capture in the moment dulu lah. Lepas tu cuba kita pergi dekat-dekat. Dekat-dekat, lepas tu boleh tak kita ambil gambar dia. Itu cara dia lah untuk haiwan. So antara aktiviti yang cikgu-cikgu dan ibu bapa boleh buat sempena cabaran taman alam ni, sama ada kita boleh buatkan sebagai macam assignment lah ataupun homework. Ini contoh peringkat universiti di mana pelajar universiti perlu melihat, perlu melakukan pemerhatian dekat beberapa landscape yang berbeza. Maksudnya kawasan tu kawasan yang tanam dengan pokok-pokok ini. Lepas tu ada yang kawasan kebun-kebun, komuniti ataupun dengan kawasan semak samun. Itu antara kelas contoh aktiviti lah yang kita boleh buat. Lagi satu, kita boleh juga buat macam nature bingo, yang mana cikgu boleh buat nak suruh cari burung, nak cari bunga, pokok berbunga ataupun wildflower, bunga-bunga liar, nak cari katak. So pelajar murid-murid boleh buat bingo. Ataupun kita boleh buat nature hunt juga di sekitar sekolah. Banyak lagi aktiviti yang boleh kita buat. Detective work, sebenarnya kita boleh attract biodiversity. Contohnya kita buat birdhouse ke, kita buat insect trap. So bahan-bahan ni Afan boleh kongsikan kepada cikgu kemudian. Alright, rasanya itu saja. Okay, kita ada masa untuk quiz. Alright. Rasanya kita quiz ni kita boleh buka mic lah. Siapa nak boleh buka mic ke nak bercakap. So Afan tak boleh nak tengok chat. Okey, kami pertama. Alright, okey, soalan yang pertama. Di manakah lokasi yang kita boleh cari biodiversiti bandar liar? A. Longkang dan parit, B. Kawasan berjalan kaki, C. Padang, atau D. Semua di atas. Apa dia? Apa dia? Longkang atau parit. Okey. Longkang atau parit? Ada okey jawab. Longkang dan parit atau parit. Kat mana lagi kita boleh jumpa biodiversiti bandar liar? Kawasan berjalan kaki. Okey, lagi? Lagi siapa? Siapa dia jawab lagi? Alright, okay. Afan akan bagi jawapan. Jawapannya adalah semua di atas. Semua kawasan habitat ni, kiranya ini dipanggil habitat. Semua mempunyai biodiversiti bandar liar. Maksudnya, kawasan longkang ni kita nampak ada pokok tumbuh-tumbuhan tepi-tepi ni. Kita tengok pula dekat rumput. Sebenarnya rumput ni bukan uniform kadang-kadang. Rumput ni ada rumpai. So ini yang biodiversiti liar.
celah-celah pejalan kaki ni selalu kan kita nampak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di celah-celah crack. Itu yang kita nak cari biodiversity bandar. Sama juga dengan padang, kadang-kadang kita nampak burung ataupun serangga yang pergi ke padang. So kita boleh cari semua biodiversity di bandar, semua lokasi ni kita boleh cari biodiversity bandar liar. Okey. Adakah tanaman ini sesuai diambil sewaktu cabaran alam bandar? Tanaman ini bermaksud kebun sayur lah. A tidak, B ya, C tidak pasti. Ada orang jawab A. Ada orang jawab B dengan C tak? Tak ada. Okey, betul. Okey, dah mula faham. So untuk cabaran alam bandar ni kita akan ambil okey, kalau macam kawasan ni kita masih boleh cari biodiversity liar, iaitu dengan cara kita tengok bawah pokok sayur ni, kita tengok di bawah ni ada serangga tak? Ada berluncas tak? Ada berlalang tak? Contohnya macam pokok mangga kat sini. Pokok mangga ni selalunya dia akan menarik perhatian lalat. Ada tak lalat hinggap kat sini? Ada tak tiba-tiba berluncas? So walaupun kawasan ini kawasan ditanam, tapi biodiversity liar tu masih ada kat sini. So mungkin dekat pasir-pasir ni mungkin ada rumpai-rumpai yang tumbuh. Itu yang kita nak ambil waktu cabaran alam bandar. Alright, terima kasih. Okey, seterusnya, adakah gambar ini jelas diambil? Agak-agak gambar ni boleh tak kita nak kita nak kenal pasti sama ada ni spesies kata apa ni? Ya, A, B, C. B. Lagi? B. Betul. Yeay, dah pandai. So, kalau kita dapat gambar macam ni, kita check balik sebab kita boleh review balik gambar tu. So, make sure kita ambil gambar tu secara jelas yang mungkin. Kalau macam ni kita boleh cakap, oh ini katak, tapi kita tak tahu ini katak apa, katak jenis apa ni. Ni last. Gambar mana yang patut diambil sewaktu cabaran alam bandar? Kita nampak ada satu pokok dalam pasu, lepas tu ada tumbuhan dekat bawah. Pokok yang mana kita patut ambil waktu cabaran alam bandar? A ke B? Betul. Okey, semua dah. Tanya. Anda telah tamat sesi latihan. Tapi sebenarnya belajar secara teori dia berbeza sikit. So, kalau boleh kat sekolah tak boleh bawa handphone kan? Dekat rumah nanti cuba siapa-siapa yang ada handphone ni install balik iNaturalist, pergi praktis. Sebelum cabaran ni praktis dulu, ambil gambar. Ambil gambar, beberapa gambar, biasakan dengan dengan apps ni. Lepas tu untuk nanti dah start 30 April nanti, baru buat betul-betul, cari banyak-banyak. Alright, practice make it perfect. So, akhir sekali, ada satu lagi cabaran iaitu di sekitar kita Urban Biodiversity Challenge. Dia akan berlangsung tidak lama lagi. Nanti mungkin cikgu ataupun ibu bapa boleh tengoklah di FB dan IG kami lah sekitar kita. So untuk tahu lebih lanjut. Alright, itu saja. Ada apa soalan? Cik Afan ada satu soalan. Ya cikgu. Boleh tak kalau macam kita tangkap gambar, kita tangkap gambar tu awal dan pada pukul 12 tengah hari 30 bulan tu kita upload, boleh tak? Oh, okey, kiranya upload bukan live lah. Boleh. Janji okey, maksudnya
janji semua gambar diambil pada 30 April ataupun 4 Mei. Lepas tu nak upload kemudian pun is okay. Sebab kita ada period identification period itu iaitu 4 sampai 9 tu. Waktu tu boleh upload lagi gambar. Kiranya gambar yang telah diambil, ditangkap pada 30 April sampai 3 Mei. Bukan apa Cik Afan, kami cadang 30 hari bulan tu tapi belah pagi. Sebab pukul 12 murid dah balik kan. So Ya. kami cadang nak tangkap pagi tu macam buat pelancaran, tangkap gambar tapi tak upload lagi, simpan dalam handphone. And then pada pukul 12 tengah hari tu kami upload. Masuk dalam Boleh. Boleh cikgu, tak ada masalah. Sebab kita dah ada informasi bila cikgu dah ambil gambar tu, dia dalam gambar tu dah ada maklumat tentang tarikh, masa dan lokasi of that picture. So bila cikgu upload gambar tu, dia akan automatic lah. Cuma make sure bila cikgu upload tu, cikgu kena upload satu persatu lah. Jangan upload semua tu dalam satu observation yang sama. Apa cakap kalau ada sebarang apa-apa kemusykilan ke, kesulitan ke, just bagi tahu je lah Afan, apa yang Afan boleh bantu. Dengan tu kita tamat kita punya webinar hari ini. Terima kasih Encik Afan kerana beri taklimat yang saya rasa semua murid yang dan ibu bapa yang mengikuti semua faham. Masa pun dah dekat pukul 12. Itulah. Dan sesi ini. Terima kasih Encik Afan sekali lagi. Baik, sama-sama cikgu. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okay. Bye semua. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.